Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So hari ini kita akan sambung PDP kita iaitu tentang 8.4. Tajuknya adalah sumbangan tamadun Islam kepada dunia. So hari ini kita akan lihat apakah sumbangan tamadun Islam dari segi aspek politik, kemudian ekonomi serta sosial. Bila saya sebut tentang politik ni selalu dikaitkan dengan pentadbiran lah, pemerintahan. Right? So bagi sumbangan tamadun Islam ni dari segi aspek politik, apa yang ditekankan adalah dari segi kehidupan bernegara itu sendiri, kemudian adanya tentang pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan, kemudian tentang konsep ummah dan juga sistem syura, itu mesyuarat lah yang saya beritahu hari tu. Kalau dari segi aspek ekonomi, kita tumpukan pula pada aspek ekonomi, right? So dalam aspek ekonomi, apa yang kita akan bincangkan adalah tentang amalan ekonomi Islam, kemudiannya tentang institusi Baitul Mal, kemudian untuk memesatkan gedung-gedung perniagaan, sebab berniaga ni satu sunnah lah, satu benda yang digalakkan, dan menyediakan kemudahan asas. Itu pun kita kategorikan dalam aspek ekonomi. Bagi aspek sosial, dia ada dua yang kita akan kaji hari ini, adalah di mana Islam itu mengangkat kedudukan dan juga maruah wanita, dan yang kedua adalah tentang teknik penyelidikan saintifik. Right? So kita pergi dari segi aspek politik. Yang pertama sekali, dari segi aspek politik, aspek yang ditekankan adalah tentang kehidupan bernegara. Sebab kita dalam kehidupan kita kena ada identiti. Bila kita sebut tentang identiti, dia akan meliputi tentang kenegaraan negara. Jadi bila saya sebut tentang negara, ketika itu Nabi Muhammad ini adalah ketua negara, yang mana baginda ni memainkan peranan untuk menjaga Madinah, kerajaan Islam pertama Madinah, dan menyelesaikan setiap masalah rakyat melalui perlembagaan. Perlembagaan apa? Perlembagaan Piagam Madinah. So bila Muhammad wafat atau meninggal dunia, dalam arti kata lain, tempat baginda ini digantikan dengan jawatan khalifah. Khalifah ni awak tahu dah ada 4 sahabat baginda, baru kemudiannya diteruskan dengan kerajaan-kerajaan Islam yang lain. So apa fungsi jawatan khalifah ini? Bukan sahaja khalifah ni dikenali sebagai ketua, tetapi khalifah ini adalah untuk menegakkan agama dan juga mentadbir negara mengikut hukum syariat, mesti mengikut undang-undang Islam, Dan ketiga adalah mewujudkan kerjasama antara bangsa dengan tujuan untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan ajaran Islam serta mengeratkan silaturahim. Dan yang keempat adalah penerokaan wilayah baru untuk meningkatkan lagi imej Islam, untuk membawa Islam itu lebih meluas. So dari segi aspek politik, yang kedua adalah pemerintahan dan cara hidup mestilah berteraskan keadilan. Maksudnya bila awak jadi ketua, awak mesti adil, kena adil. Bila kena adil, maka secara automatiklinya kita perlu mengamalkan nilai keadilan dan juga toleransi. Dan dua nilai ini, keadilan dan toleransi inilah akan membawa kepada kedamaian dalam masyarakat. Bila masyarakat itu damai, masyarakat itu harmoni, maka dia akan melahirkan kedamaian dalam negara. So aspek yang ketiga untuk sumbangan tamadun Islam ini dari segi aspek politik adalah konsep ummah. Apa itu ummah? So ummah ni lebih kurang kita nak katakan dia sebagai satu perpaduan. Satu perpaduan di mana perpaduan ini tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, tanpa mengira keturunan.
Macam konsep satu Malaysia, satu ummah, satu Malaysia. Maksudnya bila kita kata tentang satu Malaysia, tak adalah perbezaan warna kulit, tak adalah perbezaan bangsa. Okey. Sama juga dengan konsep satu konsep ummah ini ya. Dan yang kedua adalah tentang setiap masyarakat perlu menjalankan tanggungjawab. Apakah tanggungjawab mereka? Tanggungjawab mereka adalah untuk bekerjasama bagi memajukan negara. So maknanya kalau kata awak satu ummah untuk Madinah, walaupun awak bangsa awak adalah Yahudi, bangsa awak adalah daripada Israeli, okey, bangsa Bani Israel, tapi awak merupakan rakyat Madinah, bermakna awak mempunyai tanggungjawab untuk memajukan negara. Okey, dan yang keempat adalah konsep sistem syura. Apakah itu sistem syura? Sistem syura adalah satu sistem iaitu di mana tentang mesyuarat. Syura ni mesyuarat, meeting yang saya sebutkan hari tu ya. So bila mesyuarat ini yang diadakan adalah berfungsi untuk mencapai satu kata sepakat. Okay, di mana kata sepakat itu bergantung kepada keputusan lah, mengikut suara ahli yang banyak. Contoh, kalau kata nak membangunkan kawasan A atau B, buat undi. A ramai undi, maka hasil undian A itu akan menjadi keputusan bagi negara berasaskan kepada sistem syura. Okey. So yang kedua, sistem syura ini telah diamalkan sejak daripada zaman pentadbiran Nabi Muhammad SAW ya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, sistem syura ini diamalkan untuk mencapai keputusan yang muafakat. Maksudnya bila kita cerita tentang muafakat, bermakna dia melibatkan perbincangan, persefahaman dalam satu mesyuarat, dalam satu kumpulan lah, untuk dapatkan keputusan yang betul-betul baik untuk semua orang. Okey, so kita pergi dari segi aspek ekonomi. Okey, so bila saya sebut tentang aspek ekonomi, kita akan melihat tentang amalan ekonomi Islam. Apakah cara ekonomi dalam Islam? Okey, so cara dalam ekonomi Islam ini adalah mesti ya sucilah, bersih. Okey, sebab kenapa kena bersih, sebab kenapa kena baik adalah untuk mendidik jiwa manusia ni agar berdisiplin, agar beramanah, dan juga jiwanya kena bersih. Okey, so apakah amalan ekonomi Islam? Yang pertama sekali adalah dengan mengadakan sistem zakat dan juga sistem wakaf. Okey, untuk pembangunan umat Islam ya. So yang kedua adalah mengadakan sistem mata wang dirham. So penggunaan mata wangnya adalah dirham dan juga perak. Kalau kita mata wang kita apa? Ringgit lah ya, tapi mereka ketika itu adalah dirham dan juga perak. So yang ketiga dari segi ekonomi Islamnya adalah untuk mengadakan kutipan cukai. Okey, so kutipan cukai ini adalah satu bayaran ya, di mana bayaran ini dalam bentuk wang. Okey, oleh sesebuah kerajaan atau negara bagi individu ataupun syarikat yang tujuan asal bayaran ini adalah untuk membiayai segala keperluan negara. Faham ya? Maksudnya pembiayaan cukai itu adalah untuk keperluan negara, bukan untuk individu ya. Dan sistem cukai yang pernah dilaksanakan oleh negara Islam adalah cukai tanah lah, al-kharaj ya, cukai perlindungan iaitu suh al-jizyah, cukai diri, jizyah al-ru'us ya, dan juga cukai perdagangan iaitu al-uruj. Okey, ada beberapa cukai yang telah diperkenalkan lah. Dan Islam juga dia melarang ya amalan riba. Kenapa larang amalan riba ni? Sebab amalan riba ni boleh menghancurkan konsep keadilan dalam masyarakat. Tak adil lah. Contohnya awak mengenakan timbangan yang lebih, harga lebih, so tak adil kepada orang lain ya. Dan
dalam ekonomi Islam juga dia mencegah penindasan dan juga penipuan lah semasa berniaga. Tak boleh adanya penindasan. Contohnya adalah mengurangkan timbangan, boros, ya, kedekut, membazir, kemudiannya mengambil keuntungan berlipat kali ganda. Macam tadilah dia sebutkan contoh harganya satu tin susu RM5, awak pergi jual dengan harga RM15. Itu adalah keuntungan berlipat kali ganda, dan tak sepatutnya ini berlaku. Oleh itu, kita juga sebagai orang Islam, kita kena ikut ekonomi Islam. Kita mestilah beramanah. Okay. Dan dalam ekonomi Islam juga menekankanlah bahawasanya manusia ni menghasilkan produk mestilah yang bermutu. Okay? Mesti berkualiti dan melakukan penyelidikan dalam pembangunan ekonomi lah, khususnya dari segi aspek pertanian itu sendiri. Okay? Dan selain daripada itu, amalan ekonomi Islam ini juga tidak menyekatlah umatnya untuk menjalankan perniagaan, ya, selagi perniagaan itu mengikut hukum syarak lah. Contohnya keluarkan zakat. Selain daripada keluarkan zakat, jaga kebajikan masyarakat. Jangan kira awak berniaga tu untuk untung diri awak sendiri. Itu salah lah, ya, dari segi konsep ekonomi Islam, ya. Dan yang terakhir, dalam ekonomi Islam juga dia menyeru, ya, kita untuk menghulurkan bantuan dan juga bersedekah, di samping mengamalkan sikap berjimat cermat. Okey. Kalau kita pergi aspek yang kedua tentang institusi Baitul Mal. Okey, apakah itu institusi Baitul Mal? Okey, sebenarnya institusi Baitul Mal ni nama lainnya adalah institusi kewangan. Okey, so apa fungsi institusi kewangan? Okey, yang ini, ya. Apakah institusi kewangan? So, fungsi untuk institusi Baitul Mal ini adalah sebagai perbendaharaan negara, di mana pembendaharaan negara yang menguruskan kewangan untuk pembangunan negara. Kira macam satu pusat lah, satu jabatan kewangan yang akan uruskan segala perbelanjaan, segala pendapatan negara, ya. Dan sistem ini juga telah diamalkan lah sejak daripada Nabi Muhammad sampailah kini. Masih lagi dalam negara kini pun ada juga institusi Baitul Mal, itu institusi kewangan, ya. Okey. Dan sumber Baitul Mal ni dia ada diklasifikasikan sebagai 5 jenis. Okey, apa yang 5 jenis yang saya sebutkan? Yang pertama, dari segi harta. Harta dia mesti melalui zakat masyarakat. Contoh dia zakat fitrah, zakat harta. Okey, zakat ternakan, pertanian, emas, perak. Lepas tu adanya zakat untuk barangan perdagangan. Juga kita juga selalu buat, kan, zakat wang simpanan. Siapa ada KWSP ke ASB ke, itu juga perlu dizakatkan lah. Okey. Dan yang kedua adalah harta hak milik umat Islam yang tidak jelas lah. Contohnya sedekah, wakaf, wasiat. Sedekah kita tahu tak siapa? Tak tahu, kan, tak jelas, kan. So sebab tu dikategorikan sebagai hak milik yang tidak jelas, ya. Dan yang ketiga, sumber daripada institusi Baitul Mal ini adalah pelaburan dan juga saham lah, yang telah dijual kepada umat Islam lah melalui institusi yang ditubuhkan oleh Baitul Mal itu sendiri. Okey, yang keempat adalah harta negara. Contohnya cukai perdagangan, sumber kekayaan alam, okey, cukai harta dan juga harta tanpa waris. Itu merupakan harta negara yang perlu diletakkan dalam Baitul Mal. Okey, dan kedua terakhir adalah harta daripada peperangan. Okey, bila berperang, harta yang ditinggalkan oleh pihak lawan, iaitu contohnya macam jizyah, ghanimah, ya, ghanimah namanya, dan juga kharaj, itu merupakan harta peperangan, maka perlu diletakkan dalam sumber Baitul Mal, okey, ataupun institusi kewangan ini. Dan yang terakhir, sumber Baitul Mal ini adalah segala harta warisan yang tidak dapat dihabiskan oleh waris ataupun tidak berwaris. Contohnya tok nenek moyang kita ni, harta dia berpuluh-puluh juta, million, trilion. Tak boleh habis dah ni. Jadi apa kita buat?
inilah kewangan ini kita berikan kepada negara dan diletakkan dalam institusi kewangan, iaitu institusi Baitul Mal, ya. Okey, so selain daripada aspek itu juga, dari segi aspek ekonomi ini dapat dilihatlah melalui memesatkan gedung-gedung perniagaan, di mana dalam gedung-gedung perniagaan ni kita dapat lihat ya, kedatangan Islam ke Sepanyol telah menyebabkan terbinanya gedung-gedung perniagaan yang beroperasi mengimport barang-barang dari pelosok dunia. So dengan kedatangan Islam itulah telah membawa macam shopping mall, ya, dan pusat shopping mall tu merupakan tempat di mana pengumpulan semua barang daripada pelosok dunia, seluruh dunia lah. Okay? Dan dalam aspek ekonomi juga, kita dapat lihat juga tentang menyediakan kemudahan asas. Okay? Contohnya dari segi aspek pertanian, ya, di mana orang Islam ni telah memperluaskan pembinaan sistem saliran itu sendiri, dan sistem pengairan telah diperbaikilah untuk meningkatkan hasil pertanian. Okey, contohnya macam dekat Naurah di Syria. Okey, dalam gambaran tu ya, awak boleh lihat tu. Okey, dan kemudahan jambatan ya, dan juga jalan raya juga ditambah baiklah. Tapi yang disebutkan di sini adalah di kawasan Spanyol, Spain lah, ya. Dan bila penambahbaikan ini dibuat dengan cara menyediakan kemudahan asas yang baik, jadi bermakna pertumbuhan ekonomi ini akan meningkat. Sebab kemudahan asas sudah ada, dah sedia ada, maka hasil yang dikeluarkan juga adalah baiklah, akan bertambah lah, ya. Okey, so kita pergi yang terakhir dari segi aspek sosial. Okey, so Islam ni, sumbangan tamadun Islam ni bukan sahaja dari segi aspek pemerintahan, bukan sahaja dari segi aspek kewangan, okay? Tapi sumbangan tamadun Islam ni juga khususnya memberikan penumpuan kepada aspek sosial, di mana ya, penekanan tentang Islam itu mengangkat kedudukan dan maruah wanita. Okay? Sebelum kedatangan Islam ni, masyarakat Arab Quraisy ni, budaya dia macam suka bertukar-tukar pasangan. Okay? Di mana mereka juga telah membunuh anak perempuan, seolah-olah anak perempuan itu hina, ya, tak ada maruah. Siapa dapat anak perempuan ni adalah hari paling hina bagi mereka. So dengan datangnya Islam, maka mengubah persepsi masyarakat Arab ketika tu bahawasanya wanita itu juga mempunyai hak yang sama dengan kaum lelaki. So dengan kedatangan ini telah mengangkatlah martabat dan juga memuliakan kedudukan wanita, ya. Kalau awak lihat, kalau tak ada wanita, bagaimana nak ada golongan lelaki yang sekarang? Sebab semuanya daripada wanita lah, ya. Sebab wanita itu yang mengandungkan. Dan kita lihat juga ketika ini wanita mempunyai peluang untuk mendapatkan pendidikan dan juga menghadiri majlis ilmu. Mereka boleh pergi ke sekolah, boleh pergi mendengar kuliah dan sebagainya. Okey, contohnya lah Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, ya. Merupakan satu tokoh wanita yang mana ilmu dia ni luas. Okey, dan dia menyebarkan ilmu dia sehingga menjadi periwayat hadis. Okey, selain dia menjadi periwayat hadis, Siti Aisyah ni juga menjadi tempat rujukan lah bagi kaum wanita tentang permasalahan hukum hakam. Maksudnya dia ni jadi macam tempat rujukan, macam cikgu lah, lebih kurang, So selain daripada itu, dari segi aspek sosial juga, penekanan penyelidikan saintifik juga sangat ditekankan lah, ya, di mana perkembangan penyelidikan bidang sains dan teknologi dalam tamadun Islam ni telah bantulah perkembangan institusi ataupun industri pengeluaran barangan seperti industri kertas. Okey, so bermakna sebelum kita menghasilkan sesuatu, kita kena buat R&D. Adakah barang yang kita hasilkan itu berkualiti dan juga bermutu? Sebab tu dalam Islam dia sangat menggalakkan penyelidikan secara saintifik, ya. Begitu jugalah dengan kaedah penyelidikan pertanian. Okey, khususnya dari segi aspek
sistem pengairan, ya. Dan selain daripada untuk pengairan, pemilihan benih dan baja juga telah dibawalah oleh tamadun Islam, ya. Dan penyelidikan saintifik ini bukan sahaja berlaku dari segi industri pengeluaran barangan, bukan sahaja dari segi aspek pertanian, tetapi juga dia membawa kepada aspek astronomi, fizik, perubatan dan juga kimia. Okey. So sebelum saya terlupa, kalau saya menceritakan tadi tentang industri industri kertas, industri kertas ni sebenarnya daripada dah lama industri kertas ni, sebab kita tahu bila kita nak melibatkan pencatatan rekod, kita gunakan kertas. Dan telah diperkenalkan di Itali, Perancis dan juga negara-negara Eropah yang lain. So di situlah bermulanya perkembangan penggunaan kertas untuk merekod, untuk mencatat. Boleh ya? So saya hentikan setakat ini. Seperti biasa, sila kembali ke template anda di Telegram ataupun WhatsApp. Sila klik link latihan dan lengkapkan latihan tersebut. Okay, please stay safe, stay at home, please sanitize your hand, pakai mask, bye, jaga diri, Assalamualaikum.